Alright guys, Assalamualaikum, selamat petang. Welcome back to my YouTube channel Easy Mitsu. Jadi hari ni special video saya nak buat untuk korang. Saya akan buat simple review untuk Mitsubishi Triton Athlete. Apa yang specialnya, video kali ni saya tak ada cut video. So that bagi tahu awal, video ni mungkin akan panjang sikit. Tapi korang kena tengok video ni sampai habis. Sebab apa? Kalau korang tengok video ni sampai habis, percayalah korang dah tak payah pergi showroom. Korang just contact saja saya terus. Then korang dah tahu Triton Athlete ni apa best yang dekat dia, apa features yang dia ada, macam mana rupa bentuk kereta tu. So stay tune, tengok video ni sampai habis guys. Thank you. Okay, so jom kita tengok. Ni kunci dia. Alright, Mitsubishi Triton Athlete color diamond white. Okay, so kita round dulu satu kereta. Saya nak bagi dekat korang tengok dulu kereta ni secara 360 darjah. Macam mana rupa bentuk depan dia. Okay, macam saya kata tadi, video ni saya tak dekat, jadinya mungkin agak panjang sikit. Tapi kalau korang pergi showroom, benda sama juga yang akan korang tahu dan korang tengok. So bagi memudahkan korang menjimatkan masa, tanpa perlu berfikir panjang, korang tengok video ni sampai habis. Okay, so let's go. Ni adalah kunci untuk Triton Athlete. Okay, so kereta ni dia menggunakan Smart Entry Keyless Operation System, yang mana korang tak perlu nak bawa keluar kunci ataupun nak buka dia guna kunci. Just kalau remote kunci ni ada dekat dalam poket korang pun, macam saya sekarang ni, saya letak dalam poket saya, so that saya dah boleh buka kereta ni. Ni sekarang tengah lock. So bila saya tekan button hitam ni, so side mirror akan terus auto flip. Kereta dah buka. Okay, jom kita masuk dalam. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk dekat korang, untuk Triton Athlete ni dia menggunakan electronic seat. So 8-way adjustable electronic seat, yang mana korang boleh tengok kalau saya adjust seat semua dekat sini, so dia akan ke belakang, dia akan decline. Okay, sangat nice. Memang canggih Jom kita masuk bahagian dalam. Alright. Okay, so kita dah ada dekat bahagian dalam Triton Athlete. Macam saya kata tadi, dia gunakan keyless operation system. Dan untuk start kereta ni pun kita gunakan push start button je. Okay, so korang boleh tengok meter dia dekat sini. Okay, kita go through satu-satu. Kita buka aircon. So ini adalah aircon dia. Okay, so korang tengok video ni, korang akan rasa macam korang dah tengah pergi dekat showroom lah. Okay, yang ni adalah bahagian steering wheel. Yang mana dekat bahagian steering wheel ni kita boleh tengok dia ada features untuk auto cruise. So features untuk auto cruise system. And then dia ada untuk audio control. Korang boleh control voice, volume untuk radio semua dekat sini. Okay, dan untuk Triton Athlete dia ada pedal shifter. Okay, so ada pedal shift. Kita boleh tengok dekat sini. Okay, steering wheel ada dua function, auto cruise dan untuk audio control. Okay, kita pergi dekat bahagian tengah ni pula. Okay, ini adalah Triton Athlete yang year make 2021, which is ada perbezaan antara yang year make 2021 dengan year make baru 2022. Yang mana skrin ni sekarang adalah 7 inci untuk year make 2021. So untuk stok baru yang saya dah jual sekarang ni adalah year make 2022. Skrin dia lagi besar, jadi 9 inci. Okay, untuk bahagian lain dia tak ada apa-apa perubahan. Okay, so yang ni adalah bahagian aircon. Kita boleh tengok dekat sini. Okay, ni untuk slowkan kipas, yang ni untuk naikkan temperature. Okay, apa yang menarik untuk kereta Triton Athlete 2022 ni, kita dah ada dengan dia punya rear air circulator. Yang ni kita panggil dia rear air circulator. Kalau boleh tahu dekat bahagian ni, aircon untuk orang belakang.
So macam mana dia berfungsi adalah dengan cara kita tekan button dekat sini. Dia ada tulis rear dekat sini. Okay, dia tulis rear dekat sini. Untuk bagi orang belakang korang pun rasa aircon tu juga. Okay, slowkan sikit dia punya angin sebab saya rasa takut dia punya sound ni ada bunyi angin. Okay, ni adalah Apple CarPlay. So Apple CarPlay yang mana pengguna yang gunakan iPhone, korang boleh gunakan mirroring. So apa apps macam WhatsApp apa semua, Waze apa semua, kita boleh just connectkan phone dan dia akan keluar dekat kita punya infotainment system ni. Okay, kita tengok sikit. So dia ada untuk disc eject, so korang boleh masukkan disc VCD dekat sini. So dia support DVD, Dolby Digital, HDMI. Okay, yang ni semua yang dia support. Okay, kita pergi kat bahagian tengah ni. So ni biasalah select. Okay, dan dia juga ada around monitor camera. Kita boleh tahu dekat sini. So around monitor camera ni ataupun dia panggil 360 camera. Kita tengok macam mana dia berfungsi. So, bila saya tekan ni, dia akan keluar untuk view hadapan, right view, left view. So dia akan keluar front view juga. Okay, so kalau untuk bahagian belakang rear, dia akan keluar reverse camera lah. So reverse camera ni dia akan function bila kita masuk gear reverse. So akan keluar back view. Okay, simple. Yang tu settle. Okay, dia ada sonar sensor. Sonar sensor bahagian depan, boleh on dan boleh off. Yang ni adalah untuk dia punya lane change assist, dan blind spot warning. Okay, dekat mana blind spot warning tu letaknya? Dekat bahagian side mirror. So saya turunkan side mirror, so kita boleh tengok dia punya blind spot warning dekat sini. Okay, saya guna cinematic view ni. So ini, so dia dekat sini. Okay, blind spot warning, lane change assist, 360 camera. Okay, yang ni adalah auto dimming mirror. So auto dimming, so boleh on, boleh off juga. Sama juga function auto dimming ni. Kalau contoh kereta belakang bagi korang high beam, so korang on yang ni, dia akan malapkan lampu belakang tu, so that korang takkan silau. Okay, apa lagi dia datang? Dia datang dengan DVR. So dia ada DVR camera. So DVR camera ni, bila korang beli Triton Athlete, saya akan terus bagi memory card dia 16GB. Okay, okay, yang ni kalau korang nak tahu adalah device untuk forward collision mitigation, FCM. Okay, dekat mana button dia? So button dia dekat sini. Ini adalah button FCM. So korang tengok kalau saya tekan yang ni, dia akan keluar jarak untuk FCM ni kita boleh set. So dia ada 3 jarak. Tengok saya tekan, dia akan keluar near, far, middle. Okay, kalau untuk info, jarak untuk ni adalah 3 meter, far 7 meter, dan middle 5 meter. Okay, FCM ni apa? FCM ni satu safety features, advanced safety features yang dia akan detect dua benda. Satu, dia detect pejalan kaki. Yang kedua, dia detect kenderaan. Contoh kalau korang tengah bawa kereta and then dekat depan ada orang melintas. So bila kita setkan kita punya FCM ni, contoh kita set middle. Okay, so kereta ni akan berhenti secara automatik. Dia akan assist untuk braking. Okay, so tapi dia ada speed limit dia. Kalau untuk pedestrian pejalan kaki 60km/h ke bawah, dia akan aktif. Dan kalau untuk pedestrian kalau untuk perjalanan untuk kenderaan 80km/h, so dia akan detect benda tu untuk emergency brake. Okay, tapi ni adalah advanced safety feature. Saya sarankan supaya kita sentiasa memandu dengan had laju yang ditetapkan. Okay, jangan bawa laju, chill je bawa kereta. Okay, yang ni adalah untuk gear lever. Okay, untuk info, gearbox system kita dah upgrade daripada 5 speed, so dia jadi 6 speed. So dia jadi 6 speed. So dia ada shiftronic dan juga pedal shift.
Okay, kita pergi ke bawah lagi. Okay, yang ni special. Sebab apa? Ini adalah Super Select 4 wheel drive. Okay, Super Select 4 wheel drive ni bagi saya signature untuk Triton Athlete, yang mana dia ada 4 mode. So dia ada 2H, 4H, 4HLC dan 4LLC. Okay, kegunaan 2H ni adalah untuk jalan biasa. 4H ni korang boleh tukar masa contoh korang lalu dekat jalan yang licin, slippery road condition. Okay, 4HLC dan 4LLC ni untuk off-road mode. So off-road condition lah. So off-road condition korang dah boleh gunakan dua mode yang ada ni, 4H lock dan 4L lock. Okay, yang ni adalah off-road mode. Off-road mode tidak akan activate kalau kita dalam mode 2H ataupun 4H. So kalau korang gunakan 4HLC dan 4LC, korang boleh tekan button off-road mode ni, dan nanti dekat skrin dia akan keluar sand, muddy, rock dan gravel. Okay. Yang kedua adalah hill descent control. So hill descent control ni function dia boleh guna masa 2H. So nampak yang warna hijau tu nyala, dia dah activate dia punya function hill descent control. So function dia untuk apa? Function dia untuk bila korang naik bukit yang curam ataupun turun bukit yang curam, korang boleh tekan button HDC ni. Bila nyala je lampu hijau ni, korang cuma perlu control steering. So minyak dan braking dia akan control. Okay. Okay, airbags. Untuk airbag ada 7 airbag. So airbag ada 7, which is untuk Triton Athlete ni dia antara safety most complete lah bagi saya. Dia airbag dia pun banyak safety, passive safety, active safety. Dia memang banyak features tu. So memang sangat-sangat berbaloi bila korang consider untuk beli Triton Athlete ni. Okay, so kita akan pergi bahagian belakang. Bahagian depan dah habis. So okay, ni leather seat. So, leather seat cantik, kemas, selesa. Okay, kita pergi dekat bahagian belakang. Alright. Okay, sebelum saya buka pintu belakang ni, saya nak korang tengok dekat bahagian belakang ni adalah J-Line. So J-Line ni saya percaya ramai dah tahu, yang mana untuk model 4x4 pickup truck, so Triton adalah untuk bahagian belakang, Triton memang sangat selesa untuk penumpang bahagian belakang. Sebab apa? Dia ada J-Line. So J-Line ni lah yang menyebabkan korang punya kedudukan, bila korang duduk di bahagian belakang ni, korang rasa sangat selesa. Okay, okay, lupa nak tunjuk. Alright, so dia ada yang ni untuk yang curve plate dia. Okay, ni bahagian belakang. Bahagian belakang senang je. Bahagian belakang tak terlalu banyak benda yang nak di-explain kan. So yang ni yang tadi untuk rear air circulator, so that orang belakang pun akan dapat aircon. Memang selesa sangat. Okay, yang ni USB, ada dual USB port. Okay, dua USB port untuk penumpang belakang. So boleh charge handphone, tak kacau orang depan. Yang ni storage boleh letak barang, handphone ke apa-apa barang pun boleh letak dekat sini. Okay, lagi dekat bahagian belakang pun ada, biasalah. So ada dia punya untuk cup holder, armrest untuk bahagian belakang. Okay, jangan risau untuk Triton, apa-apa Triton pula, daripada Triton Standard sampai ke Triton Athlete, storage kadang-kadang ada yang tanya saya, kalau barang kecil-kecil mana nak letak. So tempat dia adalah dekat sini. Sini adalah tempat dia. So bahagian belakang ni kita boleh decline seat tu ke depan, and then dekat belakang ni kita boleh letak barang. Okay, belakang ni apa yang boleh letak? Kalau tanya saya, bag, kasut boleh letak, bag boleh letak. Dan dekat bahagian belakang ni juga ada kita punya emergency tool. So ada hydraulic jack. Apa function batang yang panjang ni? Okay, batang yang panjang ni adalah untuk buka tayar spare. So dekat situ ada spana untuk buka tayar spare. Okay, settle bahagian belakang. Apa lagi penambahan yang ada adalah yang ni. Ini korang kena consider juga ni. Kalau kita bawa kereta dan kita bawa kita punya parents on tour kan, so lebih mudah untuk dia naik sebab ada grip kat belakang ni. Okay, settle bahagian belakang.
Kita pergi dekat bahagian paling belakang. So boleh tengok dekat sini, ni adalah view bahagian belakang dia. Sangat kemas. Design sekarang memang sangat cantik. So yang ni adalah sport bar. So sport bar ni material dia hard plastik. Bagi saya dia memang hard plastik lah, memang keras. Okay, datang sekali bila korang beli Triton Athlete, memang datang sekali dengan sport bar, so that tak payah tambah dah. Okay, reverse camera. So ada reverse camera, reverse sensor dan juga ultrasonic mist acceleration mitigation system, UMS. Yang ni function dia adalah apabila contoh kalau korang parking kereta ni dan dekat bahagian belakang ni ada solid wall ataupun dinding. Contoh kalau korang salah masuk gear, korang nak pergi ke depan, sepatutnya korang guna gear D, tapi korang tersalah masuk gear reverse. So that bila kita tekan minyak, dia akan auto stop. Dia akan berhentikan kereta tu. Itu adalah function untuk UMMS, Ultrasonic Mist Acceleration Mitigation System. Okay, bahagian lampu belakang ni dia panggil Distinctive LED Combination Lamp. Saya buka kejap untuk korang tengok. 15 minit. Okay, video tanpa cut 15 minit. Saya dah bagi tahu awal-awal memang video ni agak panjang. Saya nak cuba tengok video panjang ni ada orang tengok tak. Okay, ini adalah lampu belakang dia, Distinctive LED Combination Lamp. Memang cantik. Kalau nampak atas highway masa malam memang nampak garang kereta ni. Alright, cun, memang cun. Okay, kita tengok. Ini bahagian belakang dia. So datang sekali dengan backliner semua dah ada. Okay, load, berapa maksimum load Triton ni boleh bawa adalah 1.2 tan ke 1.3 tan. Include load campur dengan passenger dengan driver 1.3 tan, tak ada masalah. Untuk bahagian sini saja. So untuk bahagian sini saja kita boleh carry 300 kg. 300 kg boleh tampung, tak ada masalah. Okay, that's why macam Triton ni dia memang terkenal dengan dia punya tahan lasak, boleh lanyak untuk buat kerja, handsome. Lagi apa lagi? Handsome lagi, banyak lah. Kalau untuk Triton ni memang serba lengkap. Okay, kita tengok suspension dia. Ramai tanya saya suspension guna coil spring ke leaf spring. So itu adalah leaf spring. So kita tengok kat situ, tu adalah leaf spring. Okay, dalam bahasa Melayu dia apa? Spring pelapik, lebih kurang dia daun. Leaf spring. Okay, kenapa kita guna leaf spring, kita tak guna coil spring? Salah satunya sebab adalah sebab truck pickup ni memang direka special lah untuk kita buat kerja. Kita pun tahu untuk load barang apa semua. So that bila kita gunakan leaf spring, that's why kita boleh carry almost 1.3 tan. Okay, comfort untuk orang belakang, bagi saya memang comfort. Antara truck pickup, Triton adalah paling comfort bila orang duduk belakang. Orang takkan rasa berbuai, takkan rasa terlalu shock benda tu. Memang sesedap rasa. Kalau tak percaya, korang boleh datang test drive, boleh buat appointment dengan saya. Okay, ini adalah sport rim. So sport rim 18 inci, sama juga macam Adventure X yang dulu, tapi dia dah buat color dia gloss black. So lebih kemas, lebih garang dekat sini. Korang boleh tengok. So dia datang dengan Dunlop 8020. Okay, tayar Dunlop 8020. Korang tengok apa tayar series dia pakai, 265 60 rim 18. Okay. Okay, dekat bahagian belakang ni dia ada apa? Okay, kalau korang nak tahu, turning radius untuk Triton Athlete adalah 5.9 meter, which is the best in class turning radius. Okay, untuk segmen pickup truck. Okay, apa turning radius tu? Turning radius tu kalau contoh kita nak buat U-turn, so dia tak perlu ambil space yang sangat besar. Okay, so decal, ni decal lah, stiker-stiker. Dulu masa zaman main motor kita panggil benda ni decal. So nampak memang sangat kemas, sangat ranggi, garang. Okay, kita tengok dekat sini. So signal dekat side mirror pun ada signal macam ni. Datang sekali dengan kita panggil ni apa? Door visor. Okay, door visor pun ada sekali, dah datang sekali. Ramai yang tanya kat saya, tinted dah memang datang sekali ataupun apa? Yes, untuk Athlete dah memang ada tinted. Nampak sini, security film.
by Luma. So dah ada tinted. Tapi kalau korang nak tambah tinted ataupun nak tukar tinted yang lagi gelap, apa salahnya? Baik, yang ni kita nak pergi kepada bahagian depan. Sebelum kita pergi bahagian depan, aku nak korang tarik nafas panjang sebab maybe antara video ni, ini yang korang akan jatuh cinta dengan Triton Athlete. Okey, bahagian depan dia yang sangat-sangat seksi, garang, bulky, orang kata bulky. Aku pun baru belajar cakap orang putih ni. Okey, Shun, kita tengok sikit video daripada sini. View. Triton Athlete memang handsome. Okey, untuk bahagian depan ni, design terbaru untuk Triton. So ini kita panggil dia Dynamic Shield Design. So ni ada Dynamic Shield Design. So dia datang sekali dengan LED day running light, LED DRL. Untuk headlamp, dia datang sekali dengan, kita panggil dia bi LED headlamp, yang mana lampu besar, lampu tinggi dan lampu rendah still gunakan LED juga. Dan dia ada function auto high beam. So ada function auto high beam. Belanja korang bahagian depan dia, memang ramai tumpas bila tengok bahagian depan dia ni. Okay, so kita tengok bahagian engine. So bahagian engine ni, bila aku nak review kat korang, aku kena tutup engine kereta ni lah. Sebab satu, panas, yang terpegang yang satu lagi dia agak bising, jadi aku tutup. Tak buka lagi. Okay, video tanpa cut memang apa yang jadi sekarang ni, korang tengok lah. Video tanpa cut. So aku buka kejap. Stand dulu kat sini. Aku nak buka bonnet dulu. Okay. Okay, bonet depan dah buka. 21 minit Okay, last but not least, bahagian enjin. Ini adalah nadi untuk Triton. So enjin 2.4 liter Myvac turbo diesel engine. Apa yang special dekat enjin ni adalah dia menggunakan aluminium block. Okay, ini satu-satunya enjin yang menggunakan aluminium block. Mostly kebanyakan truck pickup dekat luar sana gunakan die cast iron. So that, apa kelebihan bila guna aluminium block engine ni adalah dia meringankan beban enjin ni sebanyak 30 kg. So that enjin jadi ringan. So dia akan produce power lebih, dan dia akan produce fuel consumption yang lebih jimat. Okay, 2.4 liter engine, berapa horsepower dia? 181 horsepower dan 430 torque of Newton meter. Okay, boleh tengok dekat sini, saya belanja korang view untuk engine bay. Kita boleh tengok dia tak terlalu padat, so that dia banyak crumple zone. Okay, crumple zone ni apa? Kalau korang nak tahu, crumple zone ni adalah zone yang selamat untuk kalau in case berlaku apa-apa pelanggaran. So dia tak akan terus terkena pada bahagian enjin. Kalau katalah memang langgar tu kuat sangat, kena enjin tapi tak kena dekat bahagian dashboard untuk pemandu. Okay, alright. So apa lagi? Dekat sini kita tahu yang Triton ni memang dah menang banyak sangat award, especially 2021. Dia dah tapau banyak award. Best diesel engine, Car Seafood Award dia dah tapau. So aku letak sini supaya aku boleh tutup bonnet balik. Okay, settle review untuk hari ni. Jadinya terima kasih kepada siapa-siapa yang dah tengok video ni sampai habis. Memang aku hari ni aku tak nak cut langsung video ni. Aku nak try buat satu video yang memang panjang. Aku nak tengok ada orang tengok ke tak. Okay, untuk sebarang info, kalau masih ada lagi yang belum clear dengan Triton Athlete punya spek, korang boleh call aku dekat nombor yang aku akan letak dekat bawah ni. So dia just call.
Kalau nak test drive dulu pun tak ada masalah, boleh call, kita buat appointment, kita jumpa dekat showroom. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Teruskan tengok channel YouTube aku, Easy Mitsu, so that channel YouTube ni aku buat khas untuk korang. Sebab sekarang ni sebenarnya aku bekerja sebagai seorang salesman dekat Mitsubishi Ingress Motor Center dekat Bukit Puchong. So ini adalah konten yang aku buat untuk bakal-bakal pengguna Mitsubishi. Ada rezeki nanti kalau ada orang panggil untuk aku buat review untuk kereta-kereta lain, apa salahnya nanti aku akan buat special untuk korang. Okay guys, thank you so much sebab support saya. Kita jumpa dekat next video. Bye bye, Assalamualaikum.